ini alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Apabila kita mengatakan tentang solat istisqa, apakah yang dimaksudkan dengan solat istisqa? Solat istisqa adalah solat meminta hujan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah kita maklumi dan seperti mana yang telah kita pelajari pada pertemuan kita yang lalu, apabila berlaku gerhana, nescaya umat Islam mendirikan solat sunat gerhana. Jadi apabila sesuatu perkara itu, kadang-kala kita mendirikan solat. Kadang-kala kita mendirikan solat disebabkan kita disebabkan berlakunya gerhana. Kadang-kala kita mendirikan solat disebabkan kita mempunyai hajat. Kadang-kala kita mendirikan solat disebabkan waktu, maksudnya waktu zuhur, asar, maghrib, solat waktu duha, solat qiyamul lail dan sebagainya. Solat istisqa adalah solat di mana masyarakat Islam apabila berlaku gerhana, berlaku kemarau. Sekiranya berlaku kemarau dan tidak ada hujan selama beberapa ketika, nescaya kita disunatkan mendirikan solat istisqa. Istisqa tu maksudnya meminta hujan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, mengenai solat istisqa ataupun meminta hujan, sebenarnya ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. Cara pertama adalah kita mendirikan solat yang khusus. Akan kita kupaskan dan kita lihat bagaimana tata cara mendirikan solat tersebut. Ini cara pertama. Cara kedua pula adalah di mana imam juga boleh berdoa ketika khutbah Jumaat. Jadi ketika khutbah Jumaat, imam boleh berdoa dan pada ketika itu berdoa istisqa. Maksudnya meminta hujan. Jadi perkara-perkara ini semua pernah dilaksanakan atau dilakukan oleh Nabi SAW atau di zaman Nabi SAW. Cara ketiga pula adalah di mana kita berdoa bukan ketika solat istisqa dan bukan juga pada ketika solat Jumaat, tetapi kita berdoa pada waktu-waktu umum. Kita berdoa meminta hujan. Itulah dia para jemaah dalam masalah bab istisqa. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, untuk pengajian kita ini kita akan kupaskan satu persatu daripada 3 cara bagaimana boleh kita beristisqa, yakni meminta hujan. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengambil cara pertama. Sebelum kita mengambil cara pertama, kita lihat di muka surat 515. Di muka surat 515, penulis membawakan tajuk solat istisqa. Baik. Penulis mengatakan maksud istisqa adalah meminta turunnya air. Jadi ia berarti memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan ketika terjadinya keringnya tanah dan lamanya musim kemarau dengan cara-cara sebagaimana yang akan diterangkan berikut. Baik. Jadi penulis mengatakan yang dimaksudkan dengan istisqa itu adalah meminta turun air. Maksudnya minta hujan. Bilakah kita lakukan dan bilakah kita laksanakan? Kita melakukannya dan melaksanakannya ketika berlaku kemarau. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lihat tata cara yang pertama. Tata cara pertama dalam mendirikan solat istisqa. Penulis mengatakan, hendaklah imam mengerjakan solat bersama para makmum sebanyak 2 rakaat. Baik. Cara pertama adalah kita, seperti mana saya sebutkan tadi, kita mendirikan solat istisqa, ianya solat yang khusus di mana kita minta turunnya hujan. Baik. Dan solat ini didirikan secara berjemaah. Jadi kita dirikan secara berjemaah dan solatnya itu dibaca secara jahar. Maksud secara jahar, dibaca dengan kuat.
Solatnya 2 rakaat, imam membaca kuat dan dia seolah-olah seperti solat Jumaat. Jadi kita lihat, kita cuma bezanya di sini, solat istisqa itu kita kalau dibandingkan dengan solat Jumaat kita baca khutbah dahulu. Ya. Tetapi solat istisqa bagaimana nanti kita lihat. Baik. Ia boleh dikerjakan, imam mengerjakan solat bersama para makmum sebanyak 2 rakaat. Ia boleh dikerjakan bila-bila masa selain daripada waktu-waktu yang dimakruhkan atau yang dilarang. Pada rakaat pertama, hendaklah imam membaca surah Al-Fatihah disertai surah Al-A'la. Dan pada rakaat kedua, imam membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ghashiyah. Bacaan ini mestilah dengan suara kuat. Kemudian imam membaca khutbah. Ianya boleh dilakukan sesudah solat maupun sebelumnya. Baik, demikian para jemaah ringkas tata cara mendirikan solat istisqa. Bagaimana kita jatuhkan niat, sengaja aku mendirikan solat istisqa kerana Allah. Kalau sekiranya kita tak hafal perkataan istisqa tu minta air, turunnya air atau minta hujan. Kalau kita tak ingat perkataan istisqa, kita boleh baca sengaja aku solat minta hujan kerana Allah. Atau kita boleh baca sengaja aku tunaikan solat sunat kerana Allah. Kerana niat kita ni adalah untuk solat sunat istisqa, minta hujan. Kita dah ada dalam niat, dah diperbolehkan. Kemudian ianya didirikan secara berjemaah dan selepas takbiratul ihram kita baca doa iftitah. Kemudian imam membaca suratul Fatihah dan surah Al-A'la pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua imam baca suratul Fatihah dan surah Al-Ghashiyah. Kalau imam tak baca surah Al-A'la dan Ghashiyah, diperbolehkan juga. Ianya disunatkan. Selepas imam habis mendirikan solat, disunatkan berkhutbah. Penulis mengatakan khutbah itu boleh didirikan sebelum atau selepas. Tetapi sebaiknya kita lakukan khutbah itu selepas. Di sini ada sedikit perbezaan. Selepas kita membaca khutbah ataupun selepas kita mendirikan solat, kita baca khutbah. Macam solat hari raya. Selepas solat, kita baca, imam membaca khutbah. Imam membaca khutbah ini dan imam memberi peringatan kepada para makmum supaya para makmum insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kemungkinan disebabkan dosa kita, disebabkan kemaksiatan yang berleluasa, atas dasar demikian antara lain kemungkinan itu antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala menahan turunnya hujan rahmat ke atas permukaan bumi. Jadi imam digalakkan bertaubat, mengajakkan makmum semua bertaubat, istighfar, mohon pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya demikian, solat istisqa disunatkan berdasarkan hadis-hadis nanti kita akan baca, berdasarkan sunnahnya selepas imam membaca khutbah itu, imam ketika baca khutbah, imam pandang kepada makmum. Kemudian selepas itu imam toleh ke belakang, pandang ke arah kiblat. Lalu imam berdoa dan disunatkan ketika berdoa mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Nanti kita akan baca hadis di mana imam mengangkat tangan, Nabi SAW mengangkat tangan sehingga begitu tinggi sekali. Demikian. Nanti kita akan baca hadis-hadisnya. Selain daripada itu juga, kita disunatkan selepas kita membaca, ketika imam sedang membaca khutbah dan ketika berdoa itu, kita ini ibaratnya pada jemaah seperti orang yang betul-betul merendahkan diri, betul-betul macam clumsy gitu. Jadi kita merendahkan diri, kita sehingga terbalikkan segalanya. Kalau ketika sebahagian sahabat pakai imamah, pakai sarban diterbalikkan sarbannya. Kalau pakai selendang diterbalik selendangnya. Kalau pakai kopiah diterbalikkan kopiahnya. Kalau pakai jubah diterbalikkan jubahnya ke belakang ke depan. Maksudnya begitu. Tetapi jangan sampai terdedak aurat. Ya. Jadi maksudnya ada pakai jaket diterbalikkan juga. Ini kaedah sunnahnya tata cara mendirikan solat istisqa. Kita sambung pembacaan. Jadi selepas mendirikan solat, imam membaca khutbah. Khutbah boleh dibaca sebelum atau sesudahnya. Ya. Selepas berkhutbah, para peserta, para jemaah yang hadir di situ diminta supaya memindahkan selendang-selendang mereka.
di mana yang sebelumnya diletakkan sebelah kanan dialihkan sebelah kiri. Manakala selendang yang berada di sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan sambil menghadap kiblat. Selanjutnya, imam dan para hadirin membaca doa kepada Allah Azza wa Jal sambil mengangkat kedua-dua belah tangan ketika membaca doa. Mereka mesti membacanya dengan khusyuk dan penuh kesungguhan. Demikian para jemaah, kita akan lihat bagaimana antara lain hadis Nabi SAW. Ibnu Abbas menceritakan, kharajan Nabi SAW mutawadhi'an. Nabi SAW keluar dalam keadaan tawaduk, merendahkan diri. Ya. Mutabadhilan, mutakhashi'an, dalam keadaan merendahkan diri, penuh kesederhanaan, penuh kekhusyuan, penuh kekhusyukan, mutarassilan, dan mengenakan pakaian seharian serta penuh harapan. Mutadarri'an. Ya. Beliau mengerjakan solat. Fasalla kama yusalli fil Aid. Maka beliau itu mendirikan solat seperti mana mendirikan solat hari raya. Lam yakhtub khutbatakum hadhihi. Beliau tetapi tidak khutbah seperti khutbah yang kamu kerjakan sekarang ini. Maksudnya baginda SAW mendirikan solat, keluar ke musola tu, keluar ke musola tempat mendirikan solat di tanah lapang dalam keadaan tawaduk, merendah diri, penuh pengharapan kerana kemarau telah menimpa. Ya. Kemudian mendirikan solat 2 rakaat seperti solat hari raya. Cuma baginda SAW tidak berkhutbah seperti khutbah solat hari raya. Demikian para jemaah hadis riwayat Ibnu Abbas. Dalam hadis yang lain pula, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang agak panjang, kita lihat bagaimana tata cara Nabi SAW atau Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. Kaum muslimin, ya, kaum muslimin syakkan nasu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuhuta al-matar. Kaum muslimin, yakni manusia, para sahabat datang menghadap Rasulullah SAW dengan mengadukan persoalan yang mereka hadapi, yang mereka sedang hadapi. Fa amara bi minbarin fa wada'a lahu bi musalla wa wa'ada an-nasu yawman yukhrijuna fih. Ya. Kemudian mereka itu menghadap kepada Nabi SAW dan mengadu bahawasanya lama telah tidak turun hujan. Baginda memerintahkan agar disiapkan sebuah mimbar. Kemudian baginda menentukan satu lapangan luas tempat mendirikan solat sebagai tempat pelaksanaan solat. Baginda kemudian memerintahkan seluruh lapisan masyarakat supaya bersama-sama keluar pada hari yang telah ditentukan. Ya, jadi telah ditetapkan, kemudian telah ditentukan masa, kemudian fakharaja hina bada hajibu syams. Ya, maka mereka pun satu ketika itu telah dijanjikan, mereka pun keluar pada ketika matahari sedang naik. Faqa'ada ala minbar fakabbara wa hamidallah thumma qal. Maka Nabi SAW kemudian naik atas mimbar lalu bertakbir dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu dan berkata, Nabi bersabda, innakum syakautum jadba diyarikum faqad amarakumullahu an tad'uhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Rasulullah SAW kemudian bersabda, selepas bertakbir dan memuji Allah, baginda mengatakan, kalian semua mengeluh sebab kekeringan yang menimpa negara kalian. Allah Subhanahu wa taala telah menyuruhmu agar berdoa dan dia berjanji akan mengkabulkan permohonanmu itu. Baginda kemudian meneruskan, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, la ilaha illallah, yaf'alu ma yuridu, Allahumma la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara, anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila hin.
Baik. Kemudian Nabi SAW kemudian memuji Allah. Nabi mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Berkuasa di hari kiamat kelak. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nabi SAW kemudian berdoa, Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau, Ya Allah. Engkaulah yang maha kaya. Sedangkan kami semua adalah fuqara. Kami semua adalah fakir. Mengharapkan-Mu, Ya Allah. Turunkanlah hujan kepada kami. Serta jadikanlah hujan itu menjadi kekuatan. Serta mencukupi kami sampai habis masa keperluan kami. Itu demikian para jemaah, Rasulullah SAW berdoa. Selanjutnya baginda mengangkat kedua tangannya dan berdoa sampai, maaf kata, kelihatan putih ketiaknya. Kemudian baginda membalikkan dirinya dan menghadap ke arah kiblat. Baik, seperti yang saya katakan tadi. Jadi selepas Nabi SAW berkhutbah, berdoa, Nabi berdoa mengangkat tangan. Sampai maaf kata para sahabat, sampai nampak keputih-putihnya ketiak Rasulullah SAW. Berdoa sedemikian para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Rasulullah SAW terbalik, pandang ke arah kiblat pula. Kemudian baginda SAW menghadap ke arah kiblat. Baginda mengubah posisi selendangnya sambil mengangkat kedua tangannya. Setelah itu baginda menghadap diri kepada semua manusia dan turun dari mimbar. Kemudian selepas itu pandang ke hadapan, turun daripada mimbar. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan solat sebanyak 2 rakaat. Jadi dalam hadis ini Nabi berkhutbah dahulu kemudian mendirikan solat 2 rakaat. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan setimbun awan. Dalam keadaan demikian terdengarlah suara guntur dan petir. Kemudian turunlah hujan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi selepas berkhutbah, Nabi SAW turun lalu mendirikan solat. Pada ketika mendirikan solat, berdoa, merayu, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu sehingga awan pun datang, lalu awan pun turunkan hujan. Awan pun maksudnya menggelapi langit. Dan pada ketika itu turunlah hujan. Subhanallah. Dalam keadaan sedemikian terdengarlah suara guntur dan petir. Kemudian turunlah hujan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Nabi SAW tiba di masjid, banjir sudah melanda di sana sini. Subhanallah. Jadi dah habis solat sampai dah berlaku banjir pula. Subhanallah ya. Sudah melanda di sana sini. Ketika baginda melihat masyarakat kelang kabut kerana hujan lebat menimpa mereka dan mereka berasa kebingungan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Maka baginda pun tertawa sehingga nampak gerahamnya. Baginda bersabda, subhanallah ya, Nabi SAW sehingga dahika hatta yadat nawajiduhu. Nabi SAW ketawa sampai nampak gigi geraham baginda. Lalu mengatakan, Asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anni abdullahi wa rasuluh. Subhanallah. Nabi mengatakan, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Ya. Asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku naik saksi bahawasanya sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa anni abdullah. Dan aku naik saksi bahawasanya aku ini memang adalah hamba Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jadi kita lihat bagaimana baginda SAW pada ketika itu berlaku kemarau dan berlakulah perkara yang disebutkan tadi. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini, berdasarkan hadis ini, maaf ya tadi saya tersilap, berdasarkan hadis ini memang afdalnya kita mendirikan membaca khutbah dahulu kemudian mendirikan solat. Diperbolehkan. Tetapi boleh juga kita lakukan solat dahulu kemudian berkhutbah berdasarkan hadis-hadis atau riwayat yang lain. Saya ingat para jemaah yang dirahmati Allah, saya berpeluang mendirikan solat istisqa ketika pengajian di Madinah dahulu. Di Arab Saudi itu memang jarang berlaku hujan ataupun kadang-kala lama tak hujan. Jadi apabila dah terlalu lama tak hujan, pemerintah Arab Saudi itu memang akan menyuruh masjid-masjid mendirikan solat istisqa.
saya berpeluang mendirikan solat istisqa beberapa kali di Masjid Qiblatain. Kerana pada ketika itu, ketika belajar, rumah saya berdekatan dengan Masjid Qiblatain. Jadi selalu dapat lihat bagaimana imam mendirikan solat. Begitu juga ketika di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Alhamdulillah. Jadi demikianlah, dan mereka melaksanakan apa yang berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW ketika meminta hujan tersebut. Ya, jadi ketika Nabi SAW berdasarkan hadis ini, ketika Nabi selepas berkhutbah turun ke bawah mendirikan solat, ketika mendirikan solat saja awan pun dah menutupi mereka tu, lalu subhanallah turun hujan. Ingat, mereka mendirikan solat di tanah lapang. Jadi apabila mereka belum sempat pulang ke rumah, hujan dah lebat, dah sampai berlaku banjir. Nanti kita lihat hadis yang berikutnya pula, dah berlaku banjir, mereka mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doa pula Allah Ta'ala berhentikan hujan, pasal dah berlaku banjir. Subhanallah. Kalau di Madinah tu, untuk pengetahuan kita, Arab Saudi tu, mereka di kawasan negara Arab Saudi, di Madinah, Mekah, memang jarang turun hujan. Dan memandangkan jarang turun hujan tu, jadi ketika mereka buat infrastruktur tu, rumah mereka, bina jalan raya, untuk pengetahuan kita, mereka tak take into consideration nak buat longkang. Ya, jadi jalan raya tu memang tak ada longkang. Pasal jarang turun hujan. Satu tahun mungkin beberapa kali saja hujan. Cuma kalau turun hujan, memandangkan tak ada longkang, jadi itulah berlaku, mudah sangat berlaku banjir di kawasan Madinah, di kawasan Mekah, Jeddah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ya, kita baca akhbar kalau berlaku hujan, kita lihat di Jeddah atau di Mekah berlaku banjir, tu perkara biasa. Kerana apa? Maksudnya pasal mereka ketika bina tu, mereka tak bina longkang di bawah di jalan raya dan sebagainya. Jadi apa yang mereka lakukan, kalau hujan tu, maka mereka akan hantar lori untuk sedut air. Jadi lori air ni untuk sedut air daripada jalan raya supaya dapat keringkan jalan raya. Demikian para jemaah, apa yang berlaku pada hari inilah. Baik, kembali kepada perbincangan kita daripada solat istisqa, dan kita sedang bincangkan di muka surat 517. Dari Abbad bin Tamim, dari bapa saudaranya, iaitu Abdullah bin Zaid Mazini, bersabda, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nas yastasqi fasalla bihim raqataini jahara bil qiraati fihima. Baik. Jadi daripada Abbad bin Tamim menceritakan juga, sama juga hadis antara lain, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mendirikan solat bersama para sahabat, mendirikan solat 2 rakaat, dan ketika bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mengeraskan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. 518. Hadis yang berikutnya. Pada suatu hari Nabi SAW keluar untuk mengerjakan solat istisqa. Baginda mengerjakan solat bersama kami sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan qamat. Ya, tanpa azan dan qamat. Minggu lalu kita dah bincangkan. Kenapa tak ada azan dan qamat? Pasal kita bukan dirikan solat fardu. Kita dirikan solat sunat. Ya. Jadi tak perlu kita baca azan dan qamat, kita hanya boleh baca sebagai contoh as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah sebagai contoh. Baik, tanpa azan dan qamat. Kemudian baginda menyampaikan khutbah serta berdoa kepada Allah, lalu memindahkan wajahnya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua-dua tangan. Selanjutnya dialihkan selendangnya yang berada di sebelah kanan diletakkan sebelah kiri, manakala yang kiri dipindahkan sebelah kanan. Jadi sebagai contoh, dialihkan selendangnya dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, kalau kita lihat ada di antara para ulama mengatakan ketika kita mendirikan solat itu, selendang kita, kalau maksud selendang tu mereka pakai orang Arab tu pakai selendang tu. Jadi kalau diletak sebelah kiri dipindahkan kanan, kanan pindahkan kiri. Kalau kopiah daripada depan kita ke belakangkan, sebagai contoh antara lain yang pernah diterangkan oleh sebagian ulama ketika mendirikan solat istisqa. Itu cara pertama. Ya, cara pertama adalah kalau berlaku kemarau, nescaya kita mendirikan solat, dan kita mendirikan solat istisqa meminta hujan. Cara yang kedua adalah kalau berlaku kemarau, kita nak minta hujan, tetapi kita minta hujan itu bukan dengan mendirikan solat yang khusus.
Tetapi boleh juga imam membaca doa ketika solat Jumaat katakan. Kerana pernah berlaku di zaman Nabi SAW ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ada sebahagian jemaah para sahabat mengadu kepada Nabi bahawasanya binatang mereka dah hampir mati, tanah-tanah kering, kuntang pasal dah lama sangat kemarau. Maka para sahabat minta supaya Nabi SAW mendoakan supaya diturunkan hujan. Baik, kita lihat tata cara kedua bagaimana beristisqa. Cara kedua adalah memohon hujan ketika berkhutbah pada hari Jumaat. Ya, muka surat 518. Ya. Pada hari Jumaat, hendaklah imam membaca doa dan kemudian diaminkan oleh seluruh jemaah solat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Syuraik dan Anas. Bahawasanya ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat tatkala Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah. Jadi datang seorang lelaki masuk ke dalam masjid pada ketika itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Maka orang tadi pun mengadu. Lalu berkata orang tersebut, "Ya Rasulullah." Orang tadi mengatakan, "Wahai Rasulullah, harta benda telah musnah dan segala usaha berakhir dengan kegagalan. Maka berdoalah kepada Allah agar diturunkan hujan." Rasulullah SAW kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan dan Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma arithna, ya Allah turunkanlah hujan. Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan. Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan." Baik, Anas kemudian berkata, "Demi Allah, sebelum ini kami tidak nampak sedikit pun awan di langit. Sama ada awan tipis ataupun awan tebal. Di samping itu, antara tempat kami dengan bukit itu tiada sebuah rumah atau gedung pun yang dapat menghalangi pemandangan kami. Tiba-tiba, dari balik bukit itu muncullah awan bagaikan gumpalan gunung raksasa. Ketika telah berada di tengah langit, ia pun menyebar ke pelbagai arah dan kemudian turunlah hujan." Anas, sahabat Nabi mengatakan, "Demi Allah, sampai seminggu lamanya kami tidak dapat melihat sinar matahari." Jadi hujan lebat saja. Kami tidak dapat melihat sinar matahari. Kemudian pada hari Jumaat berikutnya, datang lelaki itu ke pintu masjid. Jadi Anas menceritakan, subhanallah, sebelum ini semua pemandangan terang, jelas. Nampak daripada bukit dan sebagainya. Tetapi apabila selepas baginda SAW berdoa dan sebagainya tadi, lalu awan pun menggelapi langit, lalu turun hujan. Dan hujan lebat selama 1 minggu. Subhanallah. Kemudian pada hari Jumaat berikutnya, lelaki tadi pun datang. Datang lagi sekali. Baik. Dalam keadaan berdiri. Ketika itu Rasulullah SAW, baik sebentar ya. Pada hari Jumaat berikutnya datang lelaki itu dari pintu masjid. Ketika itu Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah. Dalam keadaan berdiri, lelaki tadi berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah musnah dan jalan-jalan terputus akibat banjir besar. Maka berdoalah kepada Allah agar hujan ini dihentikan." Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah turunkanlah hujan. Turunkanlah hujan di sekitar kami sahaja dan jangan sampai membahayakan kami. Jurang-jurang yang curam serta tempat tumbuhnya pokok." Dengan seketika hujan pun reda dan kami pun keluar daripada masjid dalam keadaan disinari matahari. Subhanallah. Jadi kemudian mereka pun keluar ke masjid dalam keadaan hujan pun dah berhenti. Subhanallah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, antara tata cara mendirikan solat istisqa dan sejarah para sahabat dalam ketika mendirikan solat istisqa tadi. Subhanallah. Ya. Jadi berdasarkan riwayat ini, turun hujan selama seminggu, subhanallah. Kemudian sampai banjir. Lalu para sahabat minta pula, "Ya Rasulullah, doakanlah pula supaya hujan ini dihentikan." Demikian para jemaah. Baik. Itu dua cara, tata cara mendirikan solat istisqa.
Seperti yang saya sebutkan, cara pertama adalah dengan solat istisqa khas. Cara kedua istisqa, yakni minta hujan, adalah dengan berdoa ketika solat Jumaat. Baik. Cuma pengajaran di sini antara lain adalah ketika sahabat tadi minta daripada Rasulullah SAW supaya berdoa, Nabi SAW terus mengangkat tangan dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Ya. Antara tata tertibnya adalah kalau kita nak berdoa, biarlah kita khusyuk dalam kita berdoa. Biar kita khusyuk dan tawaduk dalam apa juga hal. Walaupun kita sebutkan tentang istisqa, tentang minta hujan, tetapi secara umum kita kalau nak berdoa, kita merendahkan diri, kita berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Aku mengaku, Ya Allah, diriku ini penuh dengan noda dan dosa. Aku mengaku, Ya Allah, aku banyak membuat kemaksiatan. Aku mengaku kesilapan-kesilapanku, Ya Allah. Contoh, kemudian kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ampunkanlah dosa-dosaku yang zahir maupun yang batin. Ampunkanlah ketelanjuran-ketelanjuranku. Minta kepada Allah. Atau kita nak minta sesuatu, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku sedang menghadapi masalah sekian-sekian. Aku mohon bantuanmu, Ya Allah, zahir dan batin. Sebagai contoh, itu juga boleh kita lakukan. Maksudnya, kita kena lakukan dengan khusyuk dan tawaduk. Itu nokta pertama. Kedua, disunatkan juga apabila kita berdoa, kita disunatkan mengangkat tangan. Secara umum, kalau kita berdoa, katakan selepas solat, kita boleh mengangkat tangan dalam kita berdoa. Namun, berdoa dalam solat itu lebih afdal daripada berdoa lepas solat, seperti mana telah kita kupaskan sebelum ini. Tetapi secara umum, katakan selepas solat sunat, kita nak berdoa, sementara menantikan qomat, katakan kita berada di masjid, kalau kita nak berdoa, kita mengangkat tangan secara umum. Mengangkat tangan ketika berdoa itu juga disunatkan. Cara ketiga, nokta ketiga yang perlu kita ambil pengajaran daripada hadis ini adalah ketika solat Jumaat, imam ketika berada di atas mimbar, secara umum para jemaah, seringkali selepas ketika khutbah tu, kita ada khutbah pertama, khutbah kedua. Kemudian pada khutbah kedua, kita akan membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Sunnahnya, ketika membaca, imam berada di atas mimbar membaca doa, ketika itu tidaklah imam mengangkat tangan. Ya, baik. Sunnahnya demikian. Ya, afdalnya imam ketika berkhutbah di atas mimbar solat Jumaat tidak angkat tangan. Kerana sebahagian ulama hadis terutama sekali menjelaskan bahawasanya kalau berdasarkan riwayat-riwayat, Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika berdoa ketika sedang membaca khutbah solat Jumaat, katakan tidak mengangkat tangan. Tetapi kalau ketika membaca khutbah solat istisqa, baginda mengangkat tangan. Berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis ini dapat kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan baginda ketika berkhutbah, ketika meminta hujan. Jadi para sahabat menyampaikan atau meriwayatkan hadis begitu detail sehingga baginda mengangkat tangan, bagaimana baginda mengangkat tangan sampai nampak ketiak, sampai nampak ketiaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan. Tetapi perkara itu tak disebut ketika solat Jumaat. Jadi ini menunjukkan dalil bahawasanya secara umum afdalnya imam ketika membaca doa ketika solat Jumaat tak mengangkat tangan. Bahkan sebagian ulama juga menyebutkan ketika solat Jumaat tu para jemaah, ketika imam sedang berkhutbah, bukan hanya imam, bahkan makmum juga ada sebagian ulama katakan tak disunatkan mengangkat tangan. Berbeza dengan doa-doa yang lain. Doa-doa yang lain kita mengangkat tangan. Kita mengetahui para jemaah yang dirahmati Allah, sebahagian doa kita baca kita mengangkat tangan, sebahagian doa kita baca kita tak mengangkat tangan. Sebagai contoh, selepas memberi salam solat, ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ketika kita istighfar ni, ini adalah doa. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Adakah kita angkat tangan? Kita tak angkat tangan. Kerana apa? Kerana disunatkan afdalnya ketika solat tu, ketika kita berdoa, ketika istighfar, disunatkan tak angkat tangan.
Ini menunjukkan dalil atau menunjukkan bahawasanya kadang-kala berdoa mengangkat tangan itu afdal, kadang-kala berdoa tidak mengangkat tangan itu adalah afdal berdasarkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Jadi dalam bab ini, ketika berdoa untuk solat, untuk beristisqa, yakni untuk meminta hujan, kita disunatkan mengangkat tangan. Ya. Namun ketika solat Jumaat yang umum, memang tak disunatkan mengangkat tangan untuk imam dan sebenarnya tak disunatkan mengangkat tangan juga untuk makmum. Jadi kalau kita nampak ketika solat Jumaat, ada sebagian makmum ni tak angkat tangan pula ketika imam doa. Jadi kita dah faham dah. Maksudnya itu, kita jangan mudah melabel orang lah. Kalau kita nampak orang ni, kenapa imam doa ketika solat Jumaat ni, kawan kita kat sebelah tak angkat tangan. Kita jangan mudah label dia. Kerana bahkan kadang-kala dia lebih tepat daripada kita. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga kalau kita nampak kawan kita angkat tangan ketika berdoa dalam waktu-waktu yang lain, kalau kita tak angkat tangan, kita kena faham, kadang-kadang memang disunatkan mengangkat tangan sebagai contoh ketika istisqa dan juga doa-doa yang lain. Ada riwayat-riwayat bahawasanya ada hadis Allah SWT merasa malu kalau seorang hamba berdoa mengangkat tangan lalu Allah Taala tidak kabulkan. Ini contohlah. Jadi maksud ni di sini, marilah kita berlapang dada dan berdasarkan hadis-hadis ataupun perkara yang dibincangkan oleh ulama, kadang-kala memang disunatkan mengangkat tangan dan kadang-kala tidak disunatkan mengangkat tangan. Dan ketika istisqa kita disunatkan mengangkat tangan, dan ketika khutbah Jumaat yang lain secara umum tidak disunatkan mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dua cara ya, istisqa. Istisqa pertama dengan solat istisqa. Istisqa kedua adalah dengan imam membaca doa istisqa ketika solat Jumaat. Cara istisqa ketiga. Apa maksud istisqa? Minta hujan. Baik, cara ketiga adalah, baik, kita kembali kepada muka surat 519. Cara lain yang ketiga ini adalah dengan cara semata-mata berdoa, bukan pada hari Jumaat dan bukan pula mengerjakan solat istisqa di dalam atau di luar masjid. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Abu Awanah, bahawasanya Ibnu Abbas pernah berkata, ada seorang Arab Badui datang menjumpai Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku datang kepadamu sebagai utusan daripada sesuatu kaum yang sedang menghadapi musim kemarau. Tiada pengembala yang mendapatkan bekalan air dan tiada seekor binatang pun yang dapat menggerakkan ekornya. Jadi kita kena lihat, zaman kita ni ada paip, ada air banyak. Di zaman Nabi, di zaman sedemikian ya, memang mereka hanya perlukan air hujan. Tak ada air yang lain. Jadi kadang-kadang kalau dah tak turun hujan lama, sampai nak makan pun tak ada air. Binatang-binatang ternakan, tak ada air langsung. Riwayat ini disebutkan sampai nak gerakkan ekor pun dah tak terdaya. Jadi sahabat ini, orang Arab Badui ini mengadu kepada Nabi SAW. Bekalan air dan tiada seekor binatang pun yang dapat menggerakkan ekornya. Mendengar itu, Nabi SAW naik ke atas mimbar, memuji kepada Allah lalu berdoa. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma asqina ghaithan, mughithan, muri'an, mari'an, tabaqan, ghadaqan, ajilan, ghaira ghaif. Baik. Nabi berdoa, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyegarkan, baik akibatnya, menyuburkan, bermanfaat, lebat dan dalam waktu yang segera dan jangan terlambat. Lalu tiba-tiba hujan pun turun sehingga tiada seorang pun yang datang dari penjuru mana pun yang tidak mengatakan bahawasanya daerahnya telah subur kembali. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah Nabi SAW juga pernah membaca maksudnya berdoa sedemikian, bukan pada solat tetapi pada ketika itu Nabi terus naik atas mimbar lalu berdoa. Baik. Daripada Syurabil bin Asam, bahawasanya dia pernah berkata kepada Ka'ab bin Murrah, wahai Ka'ab, ceritakan kepadaku keadaan Rasulullah SAW. Ka'ab menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika didatangi oleh seseorang yang berkata, berdoalah kepada Allah agar diturunkan hujan kepada suku Mudar. Baginda bersabda, engkau berani sekali
adakah hujan ini hanya untuk suku Mudar? Orang itu berkata lagi, wahai Rasulullah, engkau pernah mohon kepada Allah dan permohonan itu dimakbulkan. Rasulullah SAW akhirnya mengangkat kedua belah tangannya seraya berdoa. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyelamatkan, yang menyuburkan, baik akibatnya, bermanfaat, lebat, dalam waktu yang segera dan jangan sampai terlambat. Membawa barakah dan tidak memudaratkan. Permohonan mereka kemudian dimakbulkan oleh Allah. Tetapi kini mereka mengeluh lagi kerana terlampau lebat hujan yang diturunkan. Mereka datang dengan berkata pula, Ya Rasulullah, rumah-rumah telah hancur dan musnah. Baginda pun mengangkat pula kedua tangannya dan berdoa, Ya Allah, turunkanlah hujan di keliling kami saja dan jangan membahayakan kami. Awan pun terpencar ke seluruh arah dan kemudian menghilang. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, beberapa perkara-perkara yang dapat kita lihat dalam mengenai solat istisqa dan bacaan solat istisqa dan peristiwa-peristiwa sekitar solat istisqa dan doa-doa istisqa. Beberapa surat-surat yang lain itu adalah beberapa doa-doa yang boleh kita baca berdasarkan apa yang digalakkan dalam mazhab Syafi'i, sebagai contoh doa dan lain. Ya, boleh kita baca contohlah doa-doa yang ada di sini. Muka surat daripada muka surat 522 dan juga 523 insya-Allah. Kemudian kita sampai ke muka surat 524 di mana pada minggu hadapan kita akan sambung perbincangan di muka surat 524 dalam masalah sujud tilawah. Baik, dengan ini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, telah sempurna perbincangan kita. Kita dah habis perbincangan tentang solat-solat sunat dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita sambung dalam masalah perkara seterusnya, yakni sujud tilawah. Sujud tilawah ni maksudnya kenapa dibawakan bab ini? Kerana kita sedang bincangkan tentang solat sunat. Ketika solat sunat telah kita bincangkan perkara-perkara yang disunatkan, kita telah bincangkan solat jenis-jenis solat sunat. Kita juga akan membincangkan kadang-kala ketika kita baca Quran dalam solat lalu sampai kepada ayat sajadah, kita disunatkan sujud tilawah. Bagaimana kita nak sujud tilawah ketika dalam solat? Dan ayat-ayat manakah yang disebutkan yang dikatakan sebagai ayat-ayat yang kita disunatkan sujud tilawah? Bagaimana tata cara sujud tilawah dalam solat? Bagaimana tata cara sujud tilawah di luar solat? Perkara-perkara ini akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, untuk pengetahuan untuk perbincangan kita hari ini, alhamdulillah sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan seperti biasa, boleh kita bincangkan. Silakan para jemaah sekiranya sesiapa ada persoalan dan sebagainya. Silakan. Saya mohon maaf ya, hari ini kelas saya tadi tak sempat untuk masuk office atau sebagainya. Terpaksalah kita buka kelas live. Saya berada di dalam kereta di kapak. Ya, jadi ini saya dalam kereta lah, dia tak ada masalah. Orang kat luar tak dengar. Dan insya-Allah mohon maaf kalau bergoyang-goyang sedikit atau gambar sengit atau sebagainya. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.